Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang mungkin akan mendapat perhatian anda yang sedang bersama kami ketika ini. Ada dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya sudah pun menemani saya di studio ruang bicara ini. Tetapi izinkan saya memperkenalkan dulu topik yang kita pilih hari ini. Baik, topik yang menjadi pilihan kita ialah isu peluang pekerjaan, cabaran industri komoditi dan PKS. Dan dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, iaitu Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Jadi Datuk, apa khabar? Ya, sihat. Alhamdulillah. Sihat, ya. Terima kasih kerana menjemput lagi ke sini. Ya, kami pun berterima kasih kerana kesediaan Datuk untuk bersama dengan kami di ruang bicara ini. Dan di sebelah kanan saya ini, kita ingin juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang semula juga sebenarnya kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, iaitu pensyarah kanan UPM. Jadi Prof, sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Syukawi atas jemputan hari ini. Kedudukan yang mungkin kelihatan agak aneh agaknya, tetapi inilah kami cuba memenuhi SOP Kementerian Kesihatan apabila COVID-19 melanda negara kita. Ini yang kita panggil penjarakan sosial. 1 meter. Jadi mungkin kita pun telah memenuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, sebagai pembukaan, barangkali kita sentuh tadi, kita bercakap tentang apa yang berlaku bila negara kita dilanda oleh COVID-19 dan ianya sebenarnya memberi impak kepada banyak sektor lah. Dan antaranya termasuklah sektor perladangan dan juga komoditi. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita kait cerita perladangan dan juga komoditi dengan PKP, ditakdirkan kami di peringkat perladangan dan komoditi boleh beroperasi sepanjang tempoh PKP, termasuklah ketika PKP B. Artinya kalau kita bincang tentang pekerjaan itu wujud dan berlangsung dan berlaku seperti mana biasa, cuma kadarnya yang berbeza. Pada peringkat awal sekitar 50% sahaja tenaga kerja digunakan dan sekarang sampai 100%. Artinya di kala mana ramai yang tak dapat bekerja, kami dibenarkan bekerja, diberi kelonggaran. Itu istilah yang saya gunakan. Diberi kelonggaran bekerja kerana memenuhi keperluan. Apa keperluannya? Satunya kalau di sektor sawit, keperluan untuk makanan iaitu minyak masak. Kalau di sektor getah, antaranya melibatkan sarung tangan perubatan yang daripada getah. Ini antara benda. Jadi kalau kita bincang tentang perladangan dan komoditi, secara umumnya sepanjang tempoh PKP kami boleh bekerja, cuma kesannya tetap ada kerana ia melibatkan rantaian, bukan hanya satu saja yang namanya sektor perladangan dan komoditi, tapi melibatkan supply chain yang lain. Jadi kok mana pun memang kesannya sangat terasa, tetap akan terjejas. Dan saya akan sebutkan tentang bagaimana terjejasnya sektor di peringkat perdagangan ini dalam konteks PKP semasa pada hari ini. Okey. Oh ya, sebelum saya lupa, saya ingatkan kepada anda, sebenarnya kami juga ingin mendapatkan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan topik yang kita sembang-sembang hari ini di ruang bicara. Jadi dua talian telah pun kami buka ataupun kami sediakan kepada anda, 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi bahawa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, tadi apa yang disebut oleh Datuk. Barangkali Prof, saya tahu Prof juga banyak menulis artikel-artikel yang berkaitan dengan pengangguran, yang berkaitan dengan kesan kepada sektor pekerjaan di kalangan rakyat Malaysia apabila COVID dan juga PKP ini terpaksa kita lalui. Jadi betapa serius sebenarnya isu ini sebenarnya, Prof, daripada kajian yang Prof lakukan. Okey, terima kasih Saudara Syakawi atas soalan itu yang Umat Menteri sendiri. Terima kasih. Saya pertama kali bersama dengan Umat Menteri. Satu pengalaman untuk saya juga. Dan saya soroti semula menjawab soalan Saudara Syakawi itu, saya soroti semula apa yang berlaku. Sebenarnya saya membuat pemerhatian sebenarnya pada ketika berlakunya hari pertama PKP pada 18 hari bulan Mac.
saya dapati bahawa majoriti rakyat Malaysia khususnya dan pekerja-pekerja di Malaysia ni tidak dapat bekerja dan berada di rumah. Dan pada satu ketika bila saya pergi ingin membeli barang di kedai runcit, saya pergi stesen minyak, saya dapati pekerja asing bekerja seperti biasa. Di situ saya timbul satu persoalan di situ. Bagaimana saya dapati bahawa dalam keadaan PKP itu sendiri masih lagi ramai pekerja asing yang bekerja. Jadi bila saya kembali semula, saya mula menulis artikel tersebut berdasar pada pemerhatian saya. Dan pemerhatian saya ni juga melibatkan beberapa tempat yang saya nampak. Bermakna bila saya nampak situasi itu berlaku di contoh saya dinilai, dan kemudian saya lihat di keadaan yang di Pajang Tempur kawasan itu pun lebih kurang sama situasinya. Lalu menggerakkan hati saya sebenarnya untuk mencari sebenarnya jawapan. Kat mana sebenarnya isu ni berlaku sebenarnya? Bila saya soroti semula data-data yang Bapak Menteri dan juga Saudara Syakawi, saya dapati bahawa sebelum berlakunya COVID-19 ini, data yang menunjukkan angkanya agak bagus. Contohnya kita ada PKS, kita ambil perusahaan kecil dan sederhana, kita ada sekitar 907,000 PKS di Malaysia ni. Dan PKS di Malaysia ni tahun lepas menyumbang antara 37 hingga 38% daripada KDNK negara. Dan 66% daripada pekerjaan di Malaysia ni datangnya daripada PKS. Bermakna besar 66% tu sendiri. Dan kalau kita tengok semula keseluruhan bilangan pekerja di Malaysia, rakyat Malaysia yang bekerja adalah sekitar 15.32 juta yang bekerja. Dan juga kalau kita dapati pekerja asing itu sekitar 1.9 hingga 2.3 juta. Tetapi 19.32 juta adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Dan pengangguran tahun lepas adalah 3.3%, dan Januari tahun ini dia lebih baik sebenarnya, 3.2%. Namun segala-galanya berubah selepas berlakunya COVID-19. Ini yang akan saya ulas lepas ni. Ini pun satu isu yang menarik sebenarnya, Dato' ya. Terutamanya lah bila kita bercakap tentang sektor peladangan dan komoditi, dan saya tahu bahawa sektor ini memerlukan ramai pekerja-pekerja, dan sebab itulah mungkin juga ramai pekerja-pekerja asing yang sama-sama menyumbang tenaga dan kepakaran mereka. Jadi sejauh mana masalah isu ini sebenarnya? Sebenarnya memang sektor peladangan dan komoditi ini merupakan sektor yang terlalu ramai atau sangat ramai pekerja warga asing, bahkan paling besar sebenarnya. Kalau kita lihat data, sekurang-kurang untuk buruh asing ini di peringkat peladangan ini kita ada 265,397 orang. Itu yang diberikan pas lawatan kerja sementara. Ini belum masuk lagi parti ni. Yang masuk kalau kita lihat isu di sebelah Sabah Sarawak, orang Sarawak ini datang dari Indonesia, mereka cross tu hari-hari. Pagi datang bekerja, petang mereka balik. Ini belum masuk kira lagi ni. Ini baru kita kira yang berdaftar, yang ada pas lawatan kerja sementara. Ini jumlah yang sangat besar. Kalau kita jawab soalan ditimbul oleh Dr. Anwar tadi tentang kenapa dilihat ketika PKP ramai warga asing, sebenarnya betul. Kalau kita lihat contoh di bahagian peladangan dan komoditi ini, bila mana kerajaan memberi kelonggaran untuk bekerja, keutamaan diberikan untuk bekerja kepada warga asing yang memang menjadi pekerja. Kenapa? Kerana mereka telah berada kawasan ladang. Kalau tak diberikan mereka bekerja, mereka berkumpul ramai-ramai, maka perebakan COVID-19 itu boleh berlaku lebih cepat. Maka bila mereka keluar bekerja, masing-masing pergi ke ladang, pergi mengait sawit ini, maka mereka tidak berada bersama-sama. Itu cara kita menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat sebagai contoh di Terengganu, saya buat lawatan sepanjang tahun PKP ni, saya banyak turun padang, pergi melihat bagaimana SOP dijaga dan dikawal oleh majikan-majikan ini, antaranya di sebelah Terengganu, di Sungai Tong. Apa yang mereka buat di ladang TDM ialah pertamanya mereka gunakan semua tenaga kerja tempatan duduk rumah. Berehat di rumah, tak perlu datang ke ladang, duduk rumah masing-masing. Tapi yang tinggal dalam ladang itu dia bekerja, kemudian diagihkan pula shift.
hari ini satu kelompok, besok kelompok yang lain. Jadi poinnya ialah memang sebenarnya penggunaan tenaga kerja warga asing ini digunakan sepenuhnya sepanjang tempoh PKP di kawasan peladangan. Saya rasa benda yang sama juga dalam industri yang lain atau sektor yang lain. Bila mana ada di kalangan pekerja itu adalah warga asing, mereka ada asrama. Kalau dibiarkan berada asrama, lagi cepat merebak sebenarnya, maka dibiarkan pisah-pisah bekerja kat luar tadi. Tapi apa pun, yang perlu kita bincang ialah tentang datangnya COVID-19 ini juga satu rahmat untuk kita. Rahmat macam mana? Pertama sekali, bila berlaku PKP, pertama kalau kita nak bincang tentang kemasukan orang baru atau pekerja baru, dia tidak akan berlaku di tempoh terdekat. Kerana kita telah buat sekatan, tidak boleh masukkan negara kita hingga sampai ke tempoh yang akan dimaklumkan kelak. Itu keputusan di peringkat kabinet lah. Di satu. Yang kedua yang tinggal ialah warga kerja yang sedia ada, yang telah mendapat PAS untuk bekerja ini, kadar dan jumlahnya kita maintain pada apa yang ada, dan barangkali bila tamat tempoh mereka akan dikembalikan ke negara masing-masing. Di situlah sebenarnya ruang dan peluang untuk kita mengisi tempat mereka itu dengan warga tempatan. Yang barangkali sebelum ini, ketika mana dalam keadaan biasa, barangkali majikan tak ada dorongan dan tak ada sebarang motivasi untuk membuka ruang kepada anak tempatan. Lagipun anak tempatan ada yang manja, yang tak minat dengan pekerjaan yang disifatkan sebagai 3D dangerous, difficult dan juga dirty ini. Maka dalam keadaan sekarang, bila kita buat sekatan, tak boleh orang luar masuk lagi dah, yang ada kita kekalkan, maka tentulah keperluan untuk mengambil warga tempatan sangat banyak. Kerana kalau kita hari ini pun, dikala saya sebut angka tadi 265,000 orang di kawasan peladangan, itu pun sebenarnya masih belum cukup. Kalau kita ambil data secara kasar lah, kita buat ratio buruh dengan tanah yang kita ada. Kita ada tanah untuk peladangan ini di peringkat komoditi, kita ada 7.14 juta hektar. Keperluan kita untuk di peringkat peladangan ialah 1 juta sebenarnya buruh. 1 juta. Yang sedang bekerja sekarang ialah 265,000 daripada warga asing dan hampir 200,000 daripada warga tempatan. Masih kurang 500,000 lagi sebenarnya. Itu keperluan. Tapi tak ada orang yang minat, atau barangkali belum ada satu insentif yang baik untuk menggalakkan mereka terjun di bidang ini, ataupun tak ada suatu pendorong dan penyebab yang memaksa mereka untuk berada di peringkat peladangan, sedangkan ruang sebenarnya untuk bekerja ini ada. Jadi poinnya ialah dikala berlakunya COVID, berlaku PKP, ada hikmah untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Menarik apa yang dibangkitkan oleh Datuk sebenarnya, Prof. Ini kita kembali semula lah secara general. Kalau begitulah situasi yang sedang berlaku ini, kesukaran untuk mendapatkan pekerja-pekerja tempatan, mesti ada sebab macam Datuk sebut tadilah, mungkin mereka tak berminat dengan kerja-kerja yang bersifat 3D. Tetapi ada tak perkara-perkara lain yang mungkin membunuhlah mereka, ataupun membunuh semangat mereka lah untuk menjadi pekerja perladangan dan juga di lain-lain industri kecil dan sederhana? Okey, terima kasih Sosial Kawi. Sebagaimana sebut YB Datuk tadi, memang betul sungguhlah. Sebab kalau kita tengok pekerjaan 3D tadi itu begitu mencabar untuk rakyat Malaysia yang perlukan masa sedikit untuk buat latihan. Cuma saya nampak apa yang selain daripada cadangan daripada Datuk tadi yang saya nampak memang bagus untuk dilaksanakan. Cuma isu ni adalah, kalau kita lihat sekarang ni adalah kita cuba untuk menangani pekerjaan-pekerjaan ringan dulu. Sosial Kawi. Contohnya pekerjaan-pekerjaan ringan ni, contohnya juruwang, pembantu kedai. Tadi saya pergi isi minyak di stesen minyak pun juruwangnya masih lagi pekerja asing. Jadi pembantu pekerja kedai dan pengawal keselamatan, kerja-kerja yang memang sememangnya boleh diisi oleh masyarakat Malaysia. Dan khususnya kalau kita lihat data itu menunjukkan bahawa contohnya pengangguran di Malaysia ni akan meningkat. Kalau kita tengok data, tiga krisis yang berlaku dalam 20 tahun ni, iaitu pada tahun 1999 kadar pengangguran 3.2, 2009 10 tahun berikutnya 3.7, dan 2020 11 tahun berikutnya
boleh mencecah 4.0 kalau ikut Bank Negara itu sendiri. Data tu menunjukkan peningkatan tu berlaku bandingkan 10 tahun yang kebelakang. Menunjukkan bahawa bila berlakunya pengangguran makin meningkat, bermakna rakyat Malaysia perlu mengisi pekerjaan-pekerjaan yang ada. Khususnya pekerjaan tadi yang sebut oleh Datuk tadi, peladangan dan juga pekerjaan-pekerjaan ringan ni. Saya fikir security guard saja dah beratus ribu. Dan inilah dia yang cuba diusahakan oleh kerajaan, yang saya sokong sebenarnya bila langkah yang diambil untuk clearkan pasar borong di Kuala Lumpur, pasar borong di di Selayang, untuk clearkan supaya rakyat Malaysia boleh bekerja di situ dengan pendapatan yang agak lumayan RM2,400 dan mereka boleh bekerja dengan pekerjaan yang masih lagi menarik minat, yang boleh ditawarkan di situ. Sebab pekerjaan-pekerjaan ini boleh diisi, Saudara Khairi. Dan bukanlah, kalau kita lihat apa yang berlaku pekerja asing pada ketika ini, mengapa sebahagian mereka berniaga? Sebab pada satu ketika 3-4 tahun mereka datang sebagai buruh kasar, mereka dah nampak ruang di situ, peluang perniagaan. Yang itu yang perlu diguna oleh rakyat Malaysia bermula daripada bawah untuk membantu, macam seperti di pasar borong dan sebagainya, pendapatan 2 ke 3 ribu ringgit. Tapi pada masa depan, dalam 3 ke 4 tahun akan datang, mereka boleh menjadi usahawan di situ. Saya suka bila Prof sebut tentang pendapatan, Dato', ya. Ini pun antara aspek lah, antara sebab mengapa pekerja-pekerja tempatan tidak berminat sebenarnya untuk bekerja di ladang, tidak berminat sebenarnya untuk menceburkan diri di pekerjaan-pekerjaan yang mereka anggap tidak memberi pendapatan yang sewajarnya. Apakah itu masalah sebenarnya? Saya rasa pertama sekali kita kena buka minda dulu. Minda untuk pertama berladang. Kita mungkin melihat peladangan ini satu bidang yang pertamanya dilihat 3D tadi, sukar, payah, kotor dan macam-macam lagi lah satu. Dan kita juga melihat pendapatan kecil kalau kita adalah pekerjanya, menjadi buruhnya. Pertama, saya rasa kita perlu beri semangat. Kalau kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yaghrisu gharsan, mana-mana orang yang menanam tanaman, illa kataballahu lahu qadra ma yakhruju min zalika samar. Malaikat Allah catat bagi dia pahala qadar apa yang keluar daripada tanaman itu. Maknanya setiap tanaman yang kita tanam apa sekalipun, kita macam ni buat sawit, tanam getah, tanam koko, tanam lada, tanam kenaf, ini semua tanaman-tanaman, kalau keluar hasilnya, hasil itu memberikan pahala. Itu peringkat kita kata akhirat. Adapun dunia, tidakkah ia memberi manfaat pada manusia? Satu. Yang kedua, sebenarnya hasil income daripada peladangan itu sendiri. Kalau kita ambil lah, kalau kita bincang tentang sawit tadi, sawit walaupun harga jatuh sekarang sekitar hanya 2,000 untuk 1 tan, itu harga yang sekarang lah. Sebelum ni sampai 2,500 sampai 3,000, itu angka yang besar sebenarnya. Dan memang sektor sawit menyumbang dengan jumlah yang besar bagi pendapatan negara untuk peringkat ekspor ke luar negara. Artinya ruang tu memang besar sebenarnya kalau kita ambil. Termasuklah di sektor yang lain. Kalau saya sekarang cuba bawa untuk rakyat melihat peluang untuk mereka mendapat income dan pendapatan daripada peladangan koko. Koko sebagai contoh. Kalau kita kata apa cara kita nak beri semangat untuk orang berladang ni, untuk buat kerja ni, anak muda terutamanya. Koko sebagai contoh, kita bagi geran untuk tanaman baru. Sampai 11,000 kita bagi duit. 8,000 kita bagi duit untuk mereka berladang. Artinya kita dah bagi ruang untuk mereka menanam. Kalau kenaf sebagai contoh, kenaf kita bagi untuk 1 hektar kita bagi 5,000, kita bagi RM2,350. Mereka jual nasi 4 bulan dapat 5,000, dah dapat income sekitar 2,000 lebih. Artinya ruang-ruang itu ada, cuma barangkali mereka belum dibuka minda untuk ke arah itu. Kalau kita lihat negara kita ni, tanah-tanah terbiar orang kampung ni banyak, yang mak ayah dah meninggal, tak ada orang nak usahakan. Sebab itulah kalau baru ni bila saya lihat data getah sebagai contoh, bila kita buka ruang untuk claim ni dipanggil IPG, insentif pengeluaran getah. Setiap orang yang menoreh, kemudian mereka jual getah, kalau harga getah itu bawah daripada RM2.50, kita akan aktifkan pada harga RM2.50. Berarti kalau harga contoh RM2, mereka ada peluang untuk dapat 5% lagi menerusi IPG kita panggil. Bila mereka buat tuntutan, saya tengok angka dan data daripada bulan 1 hingga bulan
yang membuat klaim hanya sekitar 60,000 hingga 70,000 orang sahaja. Sedangkan angka yang berdaftar sebagai penoreh 400,000 lebih. Ke mana pergi lagi 300,000 lebih? Adakah mereka menoreh kemudian mereka tak buat klaim? Pelik rasanya. Ataupun memang mereka tidak menoreh dengan maksud yang betul-betul aktif menoreh hanya sekitar 70,000 orang saja. Yang baki adalah kebun yang terbiar, nama berdaftar tapi tak buat apa. Mungkin mereka dah kerja yang macam-macam kerja. Jadi menyebabkan saya buat arahan kepada pegawai saya untuk buat pemutihan semula. Nak tengok berapa angka yang sebenar. Jadi ini isu-isu yang sebenarnya kita perlu tengok secara lebih dalam. Kerana kita perlu pergi pada suatu kaedah bagaimana kita nak mengajak rakyat untuk terlibat. Kalau saya bincang tentang peladangan lah, Dr. Anwar mungkin bincang lebih luas lagi. Tapi saya, kalau bidang saya, macam mana saya nak pastikan bahawa bidang peladangan ini diminati ramai, bukan hanya untuk sekadar menjadi buruh, tapi juga untuk menjadi usahawan yang berjaya, terutama untuk anak-anak muda. Hari ni anak muda, kalau kita bincang tentang pengangguran, ada satu istilah tahu kita pakai, kita bagi pengangguran terhormat. Makna terhormatnya begini, dia apa namanya, dia punya pengajian mungkin bachelor, mungkin bachelor, tapi sebab tidak ada jawatan yang sesuai dengan gaji dia ataupun dengan CJ dia tadi, maka dia mungkin bekerja sebagai apa nama cashier dengan gaji 1,200 saja. Ini dia kira pengangguran terhormat lah, menganggur pada kadar yang kurang daripada yang sepatutnya dapat. Tapi kenapa anak muda ini yang ada CJ yang hebat, bachelor, master dan PhD sebagainya, tidak bergerak untuk menjadi seorang usahawan? Kalau mak ayah mereka dulu penoreh getah, hanya menoreh semata-mata, dia seorang lepasan universiti yang cerdik, yang bijak. Kita ke universiti ni hanya mencari anak kunci, bukan semesti di bidang itu kita bekerja. Kunci itu kita kena buka khazanah dunia yang begitu besar. Jadi anak muda patut balik ke kampung, usahakan tanaman mak ayah mereka ini untuk mereka hebatkan lagi, bergerak kepada mekanisasi dan sebagainya, dan kerajaan sebenarnya bersedia untuk bantu mereka. Saya nak buat seruan pada anak muda sempena PKP hari ini, seruan bahawa balik kampung bukan untuk menganggur, balik kampung untuk buat kerja peladangan yang memang memberi income yang sangat baik, dan boleh hurai panjang lagi ruang-ruang peladangan yang beri income yang baik. Buluhnya, kokonya, kenafnya, getahnya, hilirannya, banyak sangat ruang-ruang yang boleh kita kongsi dengan anak muda kita sebenarnya. Okey, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini, dan ianya saya percaya akan menjadi lebih menarik kalau anda yang berada di luar sana juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi gunakanlah peluang dan kesempatan ini dengan memanggil kami di 0320-594624, 0320-594625. Baik, kita berehat dulu. Kembali semula Ruang Bicara, tentunya Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu peluang pekerjaan, cabaran industri komoditi dan PKS. Baik, Prof, saya tertarik hati dengan apa yang Datuk Dr. Muhammad Khairuddin sebut tadilah, iaitu tentang istilah pengangguran terhormat itu. Dan ini menjadi isu yang sering diperkatakan dari masa ke semasa, bukan satu isu baru sebenarnya. Dan untuk generasi muda kita menceburkan diri dalam industri komoditi dan juga peladangan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk mengubah mindset, minda pemikiran mereka. Kita dulu pun kalau dah dapat sijil ataupun mendapat ijazah, yang kita fikirkan adalah untuk bekerja di dalam sebuah bilik berhawa dingin, sebagainya, boleh pakai tie, boleh pakai coat. Jadi mainan itu masih lagi berada di minda anak-anak muda kita. Apakah itu antara sebab mengapa pihak kerajaan menghadapi masalah untuk membawa anak muda berusaha sebagai usahawan peladangan dan sebagainya, Prof? Itulah pada pandangan saya melihat kepada situasi sebenarnya. Kalau kita lihat belia kita sekarang, kita ada 14.9 juta belia.
Tapi tahun depan Datuk kita kira bawah 40 tahun. Tapi hujung tahun depan kita 15 hingga 30 tahun. Jadi saya tahun ni sempat belia lagi. Jadi cuma saya melihat dalam konteks belia ni sebagaimana sebut Datuk tadi bahawa memang cabaran paling besar pekerjaan berdasarkan 3D itu sendiri. Dan even sektor peladangan memang peluang yang begitu luas bagi saya yang boleh ceburi oleh orang muda itu sendiri. Tapi mungkin ada sebahagian orang muda yang belum terasa minat untuk membuat usaha menjadi usahawan itu sendiri. Mereka belum rasa terdorong untuk menjadi usahawan. Dan bagaimana sebut Syarikawi tadi memang sungguhlah sebab kebahagiaannya berminat untuk bekerja di sektor kerajaan, di sektor swasta, di pejabat dan sebagainya. Cuma pada ketika ni memang mahu atau tidak mahu, suka atau tidak suka, bahawa peluang pekerjaan tu sedikit banyak terhad di sini tu. Dan kalau kita tengok data yang terbaru juga menunjukkan bahawa kemungkinan kehilangan pekerjaan itu agak tinggi, sekitar 2 ke 3 juta kalau tak sampai. Dan tahun ini saja universiti mengeluarkan hampir 400-500 ribu graduan. Jadi angka yang besar sebenarnya. Dan ini bukan terjadi di Malaysia saja, ia terjadi di negara-negara lain juga berhadapan dengan masalah, terutamanya di United States juga punya masalah pengangguran lebih 20% di situ. Cuma saya nampak fokus saya nampak adalah bagaimana kita dapat isi buat sementara waktu ni. Terutamanya masyarakat Malaysia ni sendiri yang tidak ada pendapatan. Kalau kita lihat acap kali kita menerima WhatsApp bahawa sumbangan-sumbangan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia menunjukkan dengan jelas bahawa penunjuknya adalah bahawa mereka pendapatan itu berkurangan. Hari pertama selepas berakhir PKP itu beratur di kedai pajak gadai kan, menunjukkan tanda-tanda di situ mereka kekurangan kewangan. Tetapi walaupun kerajaan telah membantu dari segi bantuan prihatin nasional, tapi keperluan untuk mendapat pekerjaan itu penting. Dan pada pandangan saya yang saya nampak tadi itu, yang saya sebut tadi itu, kita walaupun angka rasminya 1.9 ke 2.2 juta pekerja asing, tetapi sebagaimana yang kita tahu bahawa parti begitu ramai, iaitu pekerja pendatang asing tanpa izin, dan juga kita ada juga yang pelarian juga dan sebagainya. Kalau kita campur semua ni, disebabkan parti dengan ni dan pelatih kebanyakannya tidak mempunyai data yang tepat. Tapi kalau kita times 2 atau times 3, kita dah ada sekitar 5 juta pekerja asing di Malaysia. Angka yang double daripada penduduk India di Malaysia. Penduduk India 6.9% je tu. Pekerja asing kita lebih kurang 2 juta lebih saja penduduk warga India. Pekerja asing kita mungkin 4 ke 5 juta. Dan apa yang saya nampak boleh dibuat dan kerajaan sedang buat, saya memang berharap juga kerajaan teruskan perkara ini dapat mengurangkan 30 ke 40% pekerja asing ni. Dalam jangka sungguh pun pekerja asing ini memang menjana ekonomi negara, tetapi kita perlu menurunkan secara berperingkat. Sebab pada ketika ni ramai masyarakat Malaysia yang tidak bekerja. Keutamaan kita pada rakyat Malaysia sekurang-kurangnya kalau sekiranya sebelum ni pendapatan mereka 3 ke 4 ribu. Dalam jangka masa pendek ni mereka boleh memperoleh separuh daripada pendapatan sekurang-kurangnya untuk membayar membeli barang, makanan dan sebagainya. Contohnya ini yang perlu dilihat sebenarnya. Pengurangan 34% pekerja asing dan boleh diisi oleh rakyat Malaysia, khususnya yang saya sebut tadi pekerja-pekerjaan yang ringan. Kita sebab kalau macam 3D ini dia perlu sedikit masa sebab dia perlu latihan dan sebagainya untuk ni. Kalau itu yang ingin kita capai, Prof, ya. Mungkin yang berhormat Datuk, apabila menerajui Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, perancangan yang bermain di Minda Datuk dan juga yang akan dilakukan oleh rakan-rakan Datuk dan juga rakan-rakan di Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi nak menarik anak muda. Baik, yang pertama sekali memang saya meletakkan hala tuju yang jelas tentang peladangan dan komoditi ini. Pertamanya ialah membesarkan saiz di peringkat pekebun kecil. Pekebun kecil ini mereka berhadapan dengan pelbagai cabaran yang perlu kita tengok dan teliti secara berhalus. Jadi ini yang antara tumpuan saya lah untuk melihat di mana permasalahan cabaran timbul dan untuk menarik anak-anak muda berada pada peringkat ini yang kita panggil sebagai peringkat huluan ini dan peringkat upstream ini. Sebab kalau ini tidak kita susun dengan baik, dia akan beri kesan kepada peringkat hiliran akan datang. Jadi itu yang pertama yang saya nak tengok. Yang kedua juga untuk meramaikan lagi saiz mereka yang terlibat di bidang
hiliran. Sebagai contoh, sawit sebagai contoh. Sawit kita hanya masyhur hanya dengan minyak kelapa sawit. Tapi sedangkan di sana ada banyak lagi kelebihan yang ada pada sawit yang boleh kita kembangkan lagi. Sebagai contoh, semalam kita buat 2-3 hari lepas kita buat rakaman rakaman untuk keluar TV nantilah sepenuh gaya. Kita promo antaranya santan sawit. Yang kita dengar santan kelapa, ini santan sawit. Ini satu benda yang boleh kita kembangkan lagi. Kalau sekarang kita minum cendol menggunakan santan kelapa, kenapa tidak cendol dengan santan kelapa sawit? Itu sebagai contoh sajalah. Kita boleh gunakan sawit untuk buat aiskrim, kenapa tidak lahirkan usahawan aiskrim daripada kelapa sawit? Kita boleh gunakan sawit untuk buat minuman nama lasi, kenapa tidak masyhurkan lasi sebagai minuman sepanjang jalan menggunakan sawit? Ini ruang-ruang yang boleh kita besarkan lagi sebenarnya, yang tak perlukan modal besar pun, sebenarnya modal kecil saja, dan kita bersedia untuk bantu rakyat yang berminat dalam bidang ini, dan kita nak bantu usahawan yang nak jadi penaung, mentor yang boleh melahirkan menti. Ini yang saya mahu kembangkan dalam konteks sawit sebagai contohlah. Kalau kita lihat di bidang coklat sebagai contoh, koko dan coklat. Kalau di Switzerland, mereka masyhurkan satu tempat Interlaken, Interlaken, begitulah sebutan dia, yang ada 2 tasik tu. Masyhur sebagai tempat, kalau orang pergi Switzerland tak pergi tempat tu dan tak beli coklat, seolah tak pergi Switzerland, seolah begitu. Bila masa Switzerland ini menanam koko? Tak ada pun. Berarti sebenarnya mereka ambil daripada alam kita ini. Dan Malaysia menjadi antara pengisar utama koko. Kalau sebuah syarikat di Malaysia kita ini merupakan nombor 1 terbesar di Asia dan nombor 5 di peringkat dunia yang mengisar 250,000 tan setahun. Baik, tapi bila bincang bab coklat yang cantik itulah, adakah saiznya besar? Belum besar lagi. Maka saya merancang untuk membesarkan saiz ini, hingga akhirnya orang datang Malaysia, kalau tak beli coklat Malaysia tak sah datang Malaysia. Sampai ke tahap itu yang saya fikirkan. Jadi saya dah arahkan antaranya pegawai saya untuk melihat tapak yang boleh dijadikan sebagai hub. Kat sini tempat coklat. Semua orang datang kat sini untuk melihat coklat Malaysia. Boleh kita kembangkan lagi seluruh Malaysia. Setiap negeri ada hub dia, insya-Allah. Ini yang saya rancang. Artinya kita melihat bagaimana kita nak besarkan saiz PKS yang kecil-kecil ini, yang memang mampu untuk diceburi oleh anak muda kat universiti atau anak muda yang lepasan SPM. Ruangnya ada, bukan modal besar pun. Jadi kalau kita boleh bantu mereka untuk berdikari sebegitu, maka saya yakin satu masa nanti lagi 5 tahun ke hadapan, maka ruang-ruang pekerjaan yang tadi doktor kata, kalau 3D ni mungkin ramai tak minat, ini ada 3D-nya ada, yang ada nilai sikit pun ada. Dan kalau kita bincang bab 3D ni pun, memang kita terima realiti bahawa anak-anak muda yang mungkin kemampuannya tidak seperti mana orang lain, yang kemampuan hanya bekerja lah, dan pasti ada. Tinggal lagi bagaimana kita bawa mereka situ dan mendapat suatu gaji yang baik, dengan insentif yang baik, dengan jaminan-jaminan yang pelbagai melibatkan kesihatan. Kalau kita lihat hari ini, barangkali kelebihan yang ada pada majikan yang mengambil pekerja luar ini, mungkin mereka boleh gunakan semaksimal tenaga mereka duduk di asrama, mereka boleh bekerja 8 jam, mereka tak ambil cuti sangat. Anak-anak muda kita cutinya, sakitnya, mak bersalahnya, kucing bersalah, semua ada macam-macam lagi alasan. Itu benda yang berlaku lah. Tapi kita kata sebenarnya kita kena tengok apa dia insentif yang boleh kita bagi untuk mereka terlibat di bidang ini. Ini sedang dipikirkan. Itu kita nak cakap nanti Datuk, tentang apa insentif yang mungkin dalam bermain dalam pemikiran Datuk yang boleh kita offer kepada generasi muda kita. Tapi kita ambil dulu panggilan dari pemanggil yang agak lama berada di talian kita sekarang ini. Encik Bahar dari Kuala Lumpur ada di talian kita. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya, saya. Apabila tiba time saya lambat. Lama ni. Okey tak? Bagi bil kat bernama ni. Tak apa ini waktu Lailatul Qadar kena banyak sabar ni. Betul. Okey, assalamualaikum YB dan juga Profesor. Waalaikumsalam. Saya teruskan Sarkawi ya. Ya. Okey, tahniahlah YB Ustaz menjadi Menteri MITI PN.
dan walaupun belum nampak aktif sepanjang COVID-19 ni kan. Ya. Tapi apa pun banyak lagi kerja yang perlu dilakukan kerajaan untuk kebajikan rakyat, keselamatan negara. Jadi soalan saya lah setakat PKP atau PKPB ni kan, adakah langkah-langkah yang terbaik yang kerajaan lakukan atau ada langkah-langkah susulan yang lain lebih efektif untuk takani pengambilan warga asing ni? Yang kedua Serawi, isu warga asing ni memang dah lama berlaku. Hingga kan PKMM pun mengiyakan pengambilan warga parti untuk bekerja di sini disebabkan kemahiran diorang dan juga imbuhan yang murah kan. Ya. Jadi soalan saya, lepas penangkapan beramai-ramai parti sekarang ni, maka akan memberi ruang pekerjaan pada warga tempatan, perkara yang sama akan berlaku lagi. Okey, yang ketiga yang terakhir Sekawi Ya. dengar pada hujah YB tadi, memang saya secara peribadi layaklah YB ni dipanggil Ustaz Penceramah. Isu warga asing ni memang dah lama berlaku sebab nilai imbuhan kepada mereka rendah kalau dibandingkan dengan market pekerja tempatan. Lantas berlakunya yang dikatakan oleh Profesor tadi, mahnya berlaku COVID-19, maka pembersihan warga asing berlaku dan terpalit jugalah golongan gelandangan yang selama ni ibarat anak burung, dia beri makan tapi tak dilatih untuk terbang. Jadi soalan saya, lepas ni akan berlaku semula ke fenomena warga asing sebelum ni, atau kurangnya pengangguran di kalangan anak-anak tempatan sekarang? Okey. Mohon pencerahan ikhlas dari ahli panel. Sekian Sakawi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Dan juga selamat berpuasa. Selamat Hari Raya. Highlight semuanya. Baik. Terima kasih Baha dari Kuala Lumpur Observations yang saya kira cukup menarik juga sebenarnya. Jadi mungkin Datuk boleh respon kepada. Pertama sekalinya, isu pekerja asing ini dibincangkan 3-4 kali dalam kabinet sebenarnya, menunjukkan keprihatinan kabinet. Hingga akhirnya kita memutuskan untuk menubuhkan jawatankuasa khas kabinet untuk isu warga asing ini, pekerja asing ini. Dan sekarang kita baru sahaja meeting kali pertama dan akan ada meeting susulan, dan saya tak boleh lagi untuk ceritakan apa yang kita rancang. Jadikan ia sebagai rahsia yang berharga, insya-Allah, yang kita akan umumkan terdekat nanti, insya-Allah. Cuma apa yang saya nak katakan begini ialah bahawa COVID-19 ini, hikmah yang tersirat dan tersurat ialah memberi ruang untuk kita pertamanya bincang isu pekerja warga asing, dan tujuannya untuk meramaikan lagi pekerja-pekerja tempatan bekerja di sektor-sektor yang sebenarnya diambil alih oleh warga asing. Itu nombor satu dulu. Bagaimana itu kita akan tengok. Cuma kalau kita lihat realiti sekarang, bila berlaku PKP ni, seperti mana data yang kita keluarkan di peringkat kerajaan, bahawa pengangguran pasti berlaku. Kerana ramai PKS yang akan gulung tikar, ramai banyak syarikat yang besar-besar pun terpaksa buat rasionalisasi terhadap pekerja-pekerja mereka di bidang sektor, di sektor pelancongan lagilah terkesan. Kerana tak ada orang luar boleh masuk dan tempoh terdekat ini, berarti di semua akan terganggu. Jadi kat situlah kita kena tengok lebih halus macam mana cara kita nak menangani kebanjiran mereka yang menganggur ini dan masa yang sangat singkat sebenarnya untuk kita isi dengan ruang-ruang pekerjaan yang ada. Bagi saya sebenarnya, di sebalik apa musibah yang berlaku pasti ada hikmah. Pasti, ini keyakinan kita. Kalau kita baca ayat Quran, innamal usri yusra, bersama kesukaran pasti ada kemudahan dia. Saya yakin bahawa di sebalik apa yang berlaku ini akan datang ruang-ruang pekerja yang besar lagi untuk rakyat Malaysia, termasuklah peluang-peluang rezeki yang lagi besar dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh begini kalau kita tengok di sektor getah sebagai contoh, getah antara kepentingan yang ada untuk Malaysia ialah kerana kita menghasilkan sarung tangan perubatan, sarung tangan getah perubatan. Yang Malaysia merupakan negara yang terbesar yang mengeluarkan dan mengeksport sarung tangan getah ini. Hingga kalau angka tahun lepasnya sebanyak 220 bilion dan dijangka tahun ini 330 bilion. Itu jangkaan sebelum ini ketika belum berlaku PKP. Bila berlaku PKP, apa yang berlaku ialah
hari ini syarikat-syarikat yang mengeluarkan saluran getah perubatan ini, mereka mempunyai order yang mereka terpaksa buat bulan Januari pun belum dapat selesai lagi order. Maknanya permintaan begitu tinggi, melebihi kemampuan yang ada sekarang, menyebabkan mereka terpaksa membuka kilang lagi dan membuka ruang pekerja baru lagi. Salah seorang daripada CEO syarikat yang besar di bidang saluran getah perubatan menghubungi saya dan minta saya bantu war-warkan peluang pekerjaan yang di peringkat, pelbagai peringkat, di peringkat buruh biasa, di kilang dan sebagainya, kerana keperluan untuk mengundi kontrak yang telah ada sehingga pada bulan 1/20/21. Dan ada satu syarikat dapat satu order daripada UK. Order sebanyak 10 juta box saluran getah perubatan. Dengan order yang besar itu untuk disupply ke UK, semua kilang yang ada tak mampu nak terima. Kenapa? Sudah overload. Ini contoh peluang. Ini baru satu yang kita nampak sekarang. Allah Ta'ala bagi menerusi getah tadi. Barangkali yang lain nanti. Kita baru sahaja selesai PKP. Alhamdulillah Tuhan buka jalan. Sebelum ni kita berhadapan sedikit cabaran di peringkat pemasaran kelapa sawit, minyak kelapa sawit di India. Tapi berakhir PKP, kita mendapat satu order 200,000 tan. 200,000 tan. Itu yang kita baru dapat. Dan kita akan buka lagi ruang-ruang yang seumpama ini di Pakistan, di di Timur Tengah, dan saya mendapat banyak calling daripada luar untuk bincang tentang ruang-ruang pemasaran di luar, termasuklah juga di sebelah Afrika. Artinya kita insya-Allah akan buka lagi ruang-ruang pasar yang baru. Kalau ruang terbuka, berarti pengeluaran kita macam mana? Kita perlukan tenaga. Pekerja asing tak boleh masuk. Maka tak dapat tidak, majikan-majikan di peringkat plantation ini, pelarangan ini, mereka kena menerima warga tempatan bekerja. Kalau warga tempatan tak nak kerja dengan gaji yang kecil 1,100, mungkin terpaksa offer 1,500. Mungkin. Kenapa? Permintaan yang tinggi. Orang berniaga bila ada permintaan yang tinggi, dia kenapa? tak ada masalah nak bayar gaji. Sanggup bagi. Kenapa? Kerana nak memenuhi keperluan permintaan di peringkat pasaran dunia. Maka sepatutnya saya kata, sebenarnya saya yakin di sebalik apa yang berlaku, pasti ada kemungkinan sangat besar membuka ruang-ruang baru untuk rakyat Malaysia bekerja, terutama di bidang perdagangan dan komoditi. Menarik. Baik, kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti banyak lagi ataupun sempat lagi mungkin saya membangkitkan banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio Ruang Bicara ini. Rehat dulu. Iaitu mengehadkan kerja lebih masa dan mengurangkan hari bekerja dalam seminggu ataupun mengurangkan bilangan kerja seminggu. Besarlah harapan saya agar semua warga pekerja dan majikan dapat terus mendokong dan menjiwai cara kerja baru ataupun norma baru pekerjaan dalam keadaan kita sedang menangani wabak COVID-19. InsyaAllah kita pasti menang. Ini norma baru yang kita mesti amalkan. Bincang dengan pekerja. Mana-mana tugas yang boleh dibuat di rumah, buat di rumah. Dan ini lebih baik. Mungkin boleh susun jadual hari bekerja secara selang-seli. Hari ini masuk pejabat, esok bekerja dari rumah. Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak masa lagi yang tinggal. Tapi persoalan yang menarik jugalah. Saya nak tanya Datuk dan juga Prof. Kita mulakan dengan Prof dulu lah. Barangkali ya, ini satu soalan yang direct lah Prof. Daripada apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan. Soalan saya mudah ajalah. Apakah kita boleh survive sebenarnya? Baik kita bercakap tentang sektor peladangan, sektor komoditi ataupun sektor perniagaan yang lain. Apakah kita boleh survive tanpa pekerja-pekerja asing di negara kita? Jawapannya insya-Allah boleh. Sebab saya melihat begini,
kalau kita bincang yang sebagaimana sebut Datuk tadi, kita ada 14.9 juta belia, sebab fokus kita pada belia sebenarnya. Sebab apa saya kata belia? Sebab mereka akan mengisi pasaran peluang pekerjaan itu sendiri. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, trend di mana beralihan berlaku kepada teknologi. Bila teknologi ini berlaku, maka dekat situ ada kelebihan kepada belia itu sendiri untuk utilize kepada teknologi. Kalau saya ambil satu contoh yang saya cakap, dalam keadaan tadi sebut oleh Datuk tadi, bermakna industri pelancongan dan juga industri peneremangan, kerugian lebih kurang 20 bilion Malaysian ringgit dalam masa 2-3 bulan ni, dan juga 1 juta orang yang terjejas pekerjaan dalam masa yang sama 4 bulan antara Januari hingga April. Zoom, iaitu aplikasi online, untung lebih kurang 4 bilion US dollar, sekitar 17 ke 18 bilion, lebih kurang sama. Bayangkan bermakna teknologi sebenarnya telah mengambil alih peranan yang besar. Dan kalau belia kita Sosial Kahwin menggunakan teknologi, dan insya-Allah saya yakin sekiranya kerajaan dapat menjadikan banyak platform teknologi ini, maka belia akan menggunakan teknologi itu untuk pekerjaan. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, makin ramai pekerjaan-pekerjaan yang berasaskan pada teknologi. Saya nampak kalau ada kekuatan di situ, contohnya, satu contoh, kalau keadaan ini ada COVID juga memberi rahmat kepada pekerjaan lain, contohnya perkhidmatan delivery makanan secara online sekarang ni begitu meningkat dengan mendadak, 30% peningkatan dengan 300% peningkatan pesanan. So ini dia yang saya nampak yang boleh digunakan, pekerjaan-pekerjaan yang belia boleh menceburi, dan juga melalui teknologi itu, saya percaya dengan teknologi itu akan berlaku pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing. Dengan sistem robotik dan sebagainya, maka kita lahirkan belia-belia yang tahu di segi teknologi, menguruskan teknologi dan juga menggantikan pekerja asing sendiri. Dan juga yang saya boleh kongsi di sini juga, sedikit saya tambah Sosial Kahwin dari segi gig ekonomi itu sendiri. Bagaimana kita tidak boleh hanya bergantung satu pekerjaan saja. Mana belia ni boleh multitasking. Mereka juga boleh melaksanakan lebih daripada satu pekerjaan dalam satu masa. Mungkin mereka menjadi usahawan dalam bidang peladangan, dan mereka juga melibatkan dalam industri-industri lain. So kena ada serampang dua mata di situ supaya kita dapat mengurangkan, sebab saya sebut tadi, bilangan pekerja asing terlalu ramai. Dan juga kalau kita dalam katakan 5 juta, kalau 40% Sosial Kahwin, kita dah kurangkan 2 juta pekerja asing, dan dekat situ sebenarnya rakyat Malaysia boleh isi, dan insya-Allah dalam jangka masa panjang kita boleh berkembang. Dan kita pun dulu tidak ada pekerja asing dalam beberapa ketika yang panjang. Cuma bila dia terlalu ramai, kita bukan kata tidak perlu pekerja asing diperlukan, tapi cuma bilangannya optimum. Yang keduanya, saya fikir kapasiti kerajaan. Pada ketika ini kapasiti kerajaan hanya boleh fokus untuk rakyat Malaysia saja. Itu sebab itu saya buat penulisan, tak boleh orang lain, sebab rakyat Malaysia pun begitu ramai yang tak ada pekerjaan. Fokusnya pada rakyat Malaysia saja. Dan yang pekerja asing perlu dikurangkan secara berperingkat, dan saya yakin rakyat Malaysia boleh isi. Atas isu yang sama, pandangan Datuk dalam persoalan ini. Ya, saya sependapat dengan Dr. Anwar tadi bahawa memang kita sangat boleh bergantung kepada pasaran kerja tempatan sekiranya tidak ada saingan dengan pekerja asing, dan sekiranya diberikan satu insentif yang baik kepada mereka untuk bekerja. Seperti mana saya sebutkan tadi, kalau sekiranya contoh di peringkat peladangan dan juga komoditi ini, mereka mendapat pasaran yang baik, yang memerlukan mereka mengeluarkan hasil yang begitu banyak, dan mereka memerlukan pekerja-pekerja, kenapa tidak diambil pekerja tempatan ini, diberikan suatu insentif yang baik untuk bekerja, dan akhirnya hasilannya kembali kepada majikan-majikan juga. Ini yang perlu kita lihat dan kita tengok untuk kita pastikan gerak kerja di peringkat peladangan ini, dan akhirnya di peringkat bukan hanya huluan tapi di peringkat hiliran dia bergerak serentak dan juga seimbang, dan akhirnya memberi keuntungan kepada rakyat kita di Malaysia lah. Kalau di peringkat kami di dalam kementerian, kita ada satu institut latihan yang dipanggil Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia, IMPAK ringkasan dia. Telah setakat ini sehingga Disember 2019 kita telah melatih 73,000 anak-anak muda dilatih untuk terlibat di bidang peladangan dan komoditi, dengan lebih kurang hampir 2,000 kursus yang dibuat. Artinya kita bersedia untuk melatih, dan anak muda telah bersedia untuk dilatih.
tinggal lagi apa selepasnya. Ini yang kita kena fikirkan. Saya yakin kalau kita susun dengan baik selepas COVID ni, insya-Allah saya yakin bahawa keperluan untuk bekerja pasti dapat dipenuhi dan tak timbul lagi isu anak-anak muda ataupun warga ini menganggur kalau ruang-ruang ini kita buka sepenuhnya. Kalau kami di sektor ini kita buka, sektor lain pun buka ruang-ruang yang lebih besar lagi, saya rasa insya-Allah kita tidak lagi perlu bergantung kepada warga asing. Saya suka bila Prof sebut tentang menggunakan ataupun perubahan dari segi teknologi itu sendiri. Ya, mekanisasi. Ya. Apakah ini juga dilakukan oleh kementerian? Di peringkat peladangan kita memang bergerak kepada menggunakan automasi dan mekanisasi. Bahkan ada geran yang diperuntukkan untuk peringkat peladangan menggunakan semua sistem-sistem seumpama ini. Kerana ia pertamanya mempercepatkan kerja, menambahkan hasil. Kalau kita lihat di peringkat ladang sebagai contoh, saya sebutkan tadi bahawa tenaga yang ada ni pun tak cukup sebenarnya, hingga menyebabkan banyak lagi sawit-sawit di ladang yang tak sempat dituai sebenarnya, dan dia rosak macam tu saja, tak cukup tenaga. Itu yang ada sekarang. Kenapa? Kerana kita hanya bergantung pada tenaga manusia sahaja semata-mata. Kalau kita bergerak pada menggunakan mekanisasi dan bahkan ada mesin yang dah disediakan dan kita beri geran lagi pula untuk pengguna ini, memang kita boleh bergerak lebih jauh lagi di bidang peladangan ini, di samping menggunakan tenaga manusia tadi. Tenaga manusia yang smart lah kita kira. Sebelum kita berpisah, ada sedikit masa lagi. Mungkin juga universiti boleh memainkan peranan sebenarnya Prof, dalam mengubah pemikiran, mengubah minda, mengubah semangat pelajar. Jangan bila saya tahu universiti juga sentiasa menyeru bila keluar ataupun graduate nanti janganlah mengharapkan bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan pihak swasta, tetapi mencuba sesuatu yang mungkin akan memberikan hasil yang lebih lumayan dalam kehidupan mereka di masa. Apakah di universiti juga semangat itu ditanam sebenarnya di kalangan para pelajar? Betul. Pada saya melihat bahawa kita sentiasa menanamkan pelajar kita supaya menceburi dalam bidang keusahawanan itu sendiri. Sebab apa usahawan itu penting? Keusahawanan ni sebenarnya dalam jangka masa panjang dia boleh menawarkan pendapatan yang lumayan. Dan mahu atau tidak mahu, kita suka atau tidak suka, kita dapati sekarang ni kebergantungan kepada pekerjaan semakin terhad. Terutamanya kalau kita lihat PKS tu sendiri, dari segi bagaimana mereka boleh meneruskan survival mereka dalam beberapa minggu akan datang, walaupun ada kemudahan bantuan khas yang disediakan oleh kerajaan dan juga subsidi upah yang ditingkatkan oleh kerajaan daripada 5.9 bilion kepada 13.8 bilion. Tapi tentu sekali kita nak belia kita ataupun graduan universiti kita mempunyai satu pemikiran bahawa alternatifnya sebagai usahawan, mengubah mindset. Sebab kalau kita tidak, saya yakin pada satu ketika untuk mengisi kekosongan sektor kerajaan atau swasta belum tentu boleh dapat, terutamanya pada ketika ini dalam keadaan teknologi itu begitu berkembang dan juga dalam keadaan pasaran kerja itu sedikit terhad pada ketika ini. Tentu sekali kita nak usahawan untuk universiti pelajar untuk menceburi bidang usahawan. Dan satu yang saya boleh sarankan di sini untuk mungkin kerajaan dapat lihat juga dalam konteks pengangguran tadi, sebab pada ketika berlakunya pengangguran sebegini rupa, maka saya pada pandangan saya mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberikan satu beasiswa khas Saudara Syarkawi untuk pelajar-pelajar ni menyambung pengajian di peringkat master dan PhD. Sebab apa saya kata begitu? Pada keadaan ini mungkin kalau kita lihat boleh berlanjutan antara setahun ke 2 tahun untuk dia stabil. Dalam setahun ke 2 tahun atau 3 tahun ini, maka pelajar yang ada yang telah menghabiskan bachelor ijazahnya boleh menyambung master dan PhD. Pada ketika mereka habis master dan PhD nanti, insya-Allah peluang pekerjaan lebih terbuka dan mereka boleh mengisi pekerjaan yang lebih baik dalam 2 ke 3 tahun akan datang. Saya mengharapkan bahawa perkara ini pernah berlaku pada krisis ekonomi sebelum ni, di mana kerajaan membuka skim khas kepada graduan. Saya kira itu juga antara langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk memberikan ruang kepada pelajar ini untuk menyambung pengajian. Cadangan yang menarik. Baik, di penghujung ni tu ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Harapan dan juga janji Datuk lah selaku Menteri Perusahaan Peladangan dan harapan saya supaya anak-anak muda terutamanya dan juga rakyat Malaysia bersama saya dalam memperkasakan peladangan dan komoditi. Kita ada sawit, kita ada getah, kita ada kayu kayan,
kita ada lada, kita ada koko dan kita ada industri yang boleh kita kembangkan namanya buluh. Banyak yang kita ada sebenarnya untuk kita kembangkan. Peluang pekerjaan sangat cerah, datang kepada kami insya-Allah. Kita berikan penerangan, kita beri bantuan, kita beri geran, kita beri latihan hingga akhir mereka berjaya menjadi seorang usahawan yang baik atau pekerja yang baik yang boleh memberi pendapatan dan juga makan minum untuk keluarga mereka dan juga rakyat Malaysia insya-Allah. Itu harapan saya lah. Sebelum kita berpisah, ada 1 minit saya bagi ruang dan juga peluang kepada Datuk mungkin untuk mengucapkan menyampaikan ucapan selamat hari terima raya. kasih. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya juga kepada warga kementerian yang terpaksa ber-PKP dan juga kepada warga yang bekerja di ladang, bekerja di semua sektor. InsyaAllah raya kali ini raya yang terbaik untuk kita, norma baru dalam kehidupan kita, dalam beribadah, dalam menyambut perayaan. Apapun sesiapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada musim ini, kongsikan sikit rezeki itu dengan rakan-rakan dan tangga di saat kita berada pada PKP ini. Dan jangan lupa untuk kita mengamalkan SOP sepanjang tempoh PKPB dan ketika beraya itu utamanya, jangan sampai nanti merebak pula COVID-19 yang kita tidak harapkan sebenarnya. Prof. Okey, saya pertama sekali saya nak akhiri satu perkara pentinglah bahawa peluang pekerjaan rakyat Malaysia ni adalah satu keutamaan sebenarnya. Sebenarnya peluang pekerjaan itu yang membantu rakyat untuk memperoleh pendapatan dan seterusnya peluang pekerjaan ni yang dapat menjana ekonomi negara. Sebagaimana sebut Datuk tadi, banyak inisiatif atau insentif diberikan oleh kerajaan. Saya rasa rakyat Malaysia boleh merebut peluang ini. Tak ada Prof ucap selamat hari raya. Sikit lagi. Dan peluang pekerjaan ni dengan ekonomi negara berpisah tiada. Betul. Dan saya di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua rakyat Malaysia. Maaf zahir dan batin, dan insya-Allah semoga Allah Taala memberikan kita kekuatan dan juga semangat azam baru untuk Syawal ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, dan tentunya kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang sentiasa memberi sokongan kepada kami di Bernama TV ini, dan insya-Allah kami menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.